إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan kejumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di taman kisah. Baik. Tuan-tuan, seingat saya pada pertemuan yang lalu saya bawakan kepada tuan-tuan cerita tentang bagaimana kematian manusia yang pertama yang saya bawakan kepada tuan-tuan, iaitu cerita berkaitan dengan anak Nabi Adam alaihi salam yang mana mereka ni berbunuh-bunuhan sehingga berlaku kematian. Dan kita sebutkan kepada tuan-tuan, Nabi Adam sememangnya manusia pertama, tetapi bukanlah baginda manusia pertama yang dimatikan. Ataupun walaupun Nabi Adam ni manusia pertama, tapi bukanlah dia yang meninggal dulu, tapi meninggal dulu adalah anak dia. Kemudian selepas daripada tu barulah Nabi Adam dan Siti Hawa meninggal dunia. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kalau mengikut kepada kitab kita kalau mengikut kepada kitab kita ni tuan-tuan, insya-Allah pagi ni kita akan sambung hadis yang kelima yang kita nak ceritakan, iaitu tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud yang Allah utuskan kepada kaum 'Ad. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut banyak ayat tentang kaum 'Ad, tentang Nabi Hud alaihi salam. Cuma tuan-tuan, pagi ini kita ambil kesempatan, oleh kerana kita nak ambil juga serba sikit cerita tentang nabi-nabi sebelum daripada Nabi Hud. Kita ada sebelum daripada Nabi Hud, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh kita ada Nabi Idris alaihi salam. Kedua-dua orang Nabi ini juga merupakan Nabi yang hebat. Walaupun tuan kitab kita ni tak sebut. Tuan-tuan, perlu saya ingatkan, kitab hadis kita ni, tuan kitab kita bukan dia nak susun mengikut kepada Nabi-Nabi yang 25. Cuma ada beberapa hadis saja yang cerita berkaitan dengan Nabi-Nabi. Dan berbetulan dengan apa yang kita nak cerita ni, cerita tentang Nabi-Nabi. Jadi eloklah saya kira untuk kita ambil sikit. Baik, tuan-tuan, sebelum saya nak masuk cerita tentang Nabi Idris alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam di hujung hayat baginda Nabi Adam alaihi salam
Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang anak sebagai pengganti kepada anak baginda Nabi Adam yang bernama Habil. Kan kita cerita pertemuan yang lalu, Qabil berkelahi dengan Habil kerana berkelahi depa ni pasal bab kahwin. Qabil dia tak mau kahwin dengan pasangan Habil. Habil dia tak ada problem masalah apa. Dia hanya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami ikut. Dia tak bantah. Adapun yang si Qabil ni, abang ni dia tak puas hati. Akhirnya bunuh adik dia Habil ni. Habil ni seorang yang soleh, Habil ni seorang yang baik, Habil ni seorang yang taat, Habil ni seorang yang cukup patuh kepada ayah dia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala gantikan seorang anak kepada Nabi Adam seolah-olah macam menggantikan Habil ni dengan seorang anak yang bernama Syis. Sebagian ulama mengatakan Syis ini, Nabi Syis ini, sebahagiannya mengatakan dia Rasul, sebahagiannya mengatakan dia Nabi, dan ada juga yang mengatakan Syis inilah adalah Nabi yang pertama. Sebab sebahagian ulama mengatakan Nabi Adam bukan Nabi pertama, dia manusia pertama. Yang jadi Nabi selepas daripada tu. Tak apalah, yang tu kita tak perlu berkali. Tetapi dalam beberapa riwayat ada menyebutkan. Dan dalam kitab yang saya bawakan sebagai rujukan ini, disebutkan bahawa ketika mana hujung hayat Nabi Adam AS, Nabi Adam berpesan kepada anak-anak baginda beberapa benda, kemudian barulah Nabi Adam meninggal dunia. Tuan-tuan, selepas daripada tu, maka berlakulah perpecahan manusia yang pertama, iaitu daripada kalangan anak keturunan Nabi Adam yang bernama Qabil dan anak keturunan Nabi Adam yang bernama Syis tadi ini. Tuan-tuan, anak-anak Nabi yang si abang daripada keturunan Qabil ni, tuan-tuan, dia duduk di bahagian bawah. Depa turun daripada kawasan bukit, depa duduk di kawasan tanah lapang, duduk di kawasan tanah rata. Adapun yang si Syis ataupun daripada yang kalangan yang beriman, yang soleh-soleh ni, depa duduk di atas. Tuan-tuan, berkembang biak, apa berlaku tuan-tuan? Berlaku ketika mana berkembang biak ni daripada anak-anak Qabil ni, tuan-tuan, depa ni ada anak-anak perempuan yang cantik, tapi anak-anak lelaki yang tak berapa handsome. Adapun daripada anak-anak Syis ni pula, dia ada anak-anak perempuan yang tak berapa cantik, anak lelaki handsome. Ni dia terbalik. Yang belah bawah ni, hak belah orang perempuan cantik-cantik, orang lelaki tak berapa segak. Yang belah atas ni, orang lelaki segak, orang perempuan tak berapa cantik. Baik tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, Iblis dia mulakan perancangan dia. Perlu kita ingat tuan-tuan, pada masa ni belum berlaku lagi pensyirikan. Orang tak syirik lagi kepada Allah. Syaitan masih lagi belum memulakan misi mensyirikkan manusia. Syirik manusia ni mula selepas daripada ni, nanti kita akan sebut. Baik tuan-tuan, Iblis ketika mana dia tengok keadaan macam tu, Iblis dia masuk pi kepada perkampungan Qabil. Dia pi dekat rumah satu tukang besi, maka dia pesan, dia minta kepada tukang besi tu buat satu bentuk alat muzik. Tuan-tuan, apa yang alat muzik yang dilakukan ataupun yang dibuat pada masa tu? Alat muzik yang dibuat pada masa tu, alat muzik yang pertama iaitulah flute, ataupun kita panggil hari ni apa dah, seruling. Seruling. Tuan-tuan, hasil daripada seruling ni bila depa buat, tuan-tuan, bila pegang, ni contohlah saya pegang straw, kan, depa pegang-pegang, tiup-tiup bunyi. Bunyi itu merupakan bunyi pertama yang didengar oleh manusia yang ada pada masa itu di perkampungan daripada kawasan tempat diduduki oleh daripada anak-anak Nabi daripada anak-anak cucu Nabi Adam yang bernama Qabil ni. Dia bila dengar, tuan-tuan, depa kagum. Lagu mana boleh bunyi ni, tiup tekan bunyi. Daripada flute, daripada apa yang depa buat tu. Tuan-tuan, maka daripada situ bermulalah depa ni main alat muzik. Tuan-tuan, mula-mula depa main alat muzik ni, mula-mula main saja pakat dengar. Bila makin lama, tuan-tuan,
Dia jadi mula daripada dengar, dia mai ketuk tangan. Kan kita pun kalau duk naik kereta, kadang-kadang naik kereta sambil duk bawa kereta, dengar radio, kadang-kadang tangan pun tak terah juga. Sambil-sambil duk pegang steering, dia duk ketuk steering. Hak kasar sikit dia ketuk dashboard. Hak kasar sikit dia ketuk bini. Ada ke? Kan macam itulah nak abangnya kata ikut tempo. Bila main-main muzik tu mula-mula dia gerak jari, mula-mula dia gerak tangan, akhirnya dia gerakkan badan. Tak cukup dengan tu, ambil pula minuman-minuman yang memabukkan, minum. Akhirnya berlaku apa dia tuan-tuan? Tari menari. Dan tuan-tuan, kebetulan yang dia pemain itu pada setiap hari Sabtu. Setiap malam Sabtu depa akan main. Setiap hari Sabtu malam Ahad depa akan main. Tuan-tuan, maksudnya setiap hari Sabtu depa akan main. Setiap hari Sabtu depa akan main. Tuan-tuan, di situlah bermulanya sampailah kepada kita hari ni apa dia? Saturday Night Live. Kan sampai hari ni pesta ataupun ada majlis, ada duk pi clubbing, disco apa dia? Hari Sabtu malam Ahad. Kalau kita di Kedah hak cuti ni mungkin Jumaat lah, tapi kita tak ada lah sampai masuk disko. Nak abangnya kata berlakunya macam tu. Berlaku tari menari ni bermula pada zaman tu lagi. Pilih pada hari Sabtu, kemudian hari Sabtu dengan alat muziknya dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Habis cerita dekat kawasan perkampungan Qabil. Adapun dekat Nabi Syis ni tuan-tuan, iblis dia pergi pula di sana. Dia pergi tuan-tuan, dia menyerupai dengan satu orang lelaki. Depa yang di bawah ni geng-geng perempuan. Ni, dia pergi menyerupai dengan orang lelaki, dia naik di perkampungan Syis. Dia pun kata, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Syis, suruh bagi tahu kepada depa, kamu jangan turun pergi ke bawah. Syariat pada masa tu tak benarkan untuk kamu turun ke bawah. Tuan-tuan, apa berlaku? Iblis pi goda depa. Iblis pi tanya dekat depa. Iblis pi buat tanda soal dekat depa. Bukan nak nafikan, bukan nak petikai, bukan nak apa, tak puas hati. Cuma bentuk persoalkan. Iblis kata, awak hampa tak boleh turun bawah. Kan? Awak hampa tak boleh turun bawah ni. Bawah tu bukan orang lain. Bawah tu dia beradik hampa juga. Bawah tu sepupu-sepupu hampa juga. Bawah tu satu kurun apa dulu ni mai daripada tok wan nenek moyang hampa juga. Sampai awak hampa tak boleh turun pi kat depa. Tuan-tuan, dia serupa macam kita lah. Kadang-kadang kita ni bukannya kita tak percaya, cuma kita ada orang yang kadang-kadang dia kurang yakin. Sebab apa semayang orang lelaki depan, orang perempuan belakang? Sebab apa faraid dia macam ni, orang lelaki lebih, orang perempuan sikit? Sebab apa jadi macam ni? Sebab apa nak kena pakai macam ni, nak kena? Tuan-tuan, dia timbul persoalan. Tuan-tuan, maka pada masa tu orang lelaki yang duduk di perkampungan di kawasan atas bukit sana tu, dia mai juga tadi timbul rasa syak wasangka macam tu. Apa kata jom kita pergi tengok dekat bawah tu ada apa? Sebab apa yang tak boleh turun sangat? Sebab apa yang tak boleh pi sangat ni? Maka sebahagian besar pun turun pi. Tuan-tuan, bila mereka turun pi, mereka ni makin dekat, tuan-tuan. Mereka tak sedar, mereka ni sebenarnya makin dekat. Daripada jauh, mereka dengar ada bunyi muzik, ada bunyi yang mengagumkan, bunyi yang mereka tak pernah dengar di tempat mereka. Mereka makin dekat, makin pi, maka mereka tak sedar sebenarnya mereka dah sampai dah pun ke perkampungan anak Nabi Adam yang bernama Qabil, dekat dengan orang-orang perempuan yang sedang berfoya-foya, berpesta tu, dekat dah. Tuan-tuan, maka pada masa tu dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi spark. Dia jadi syok ni. Bila orang perempuan daripada kalangan anak-anak Qabil ni tengok daripada kalangan anak-anak lelaki keturunan Syis ni, depa segak anak-anak lelaki yang daripada Syis ni pula pun handsome-handsome. Maka jadilah berkenan antara satu sama lain. Esok harinya tuan-tuan, depa hak yang laki ni naik pula balik tanpa diketahui oleh Nabi Syis pada masa tu. Tak tahu. Tuan-tuan, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan beberapa ayat cerita tentang apa yang berlaku kepada depa ni. Tuan-tuan, pada keesokan harinya oleh kerana geng-geng perempuan yang duk buat pesta ni, depa tahu dah ada geng-geng lelaki nak main. Apa mereka nak buat? Mereka pakai pakaian yang cantik-cantik, yang segak-segak.
tujuan untuk nak menampakkan, menonjolkan diri mereka supaya mereka tu dilihat, ditengok. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wala tabarrajal jahiliyah. Ni dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Jangan kamu bertabarruj. Apa maksud tabarruj, tuan-tuan? Tabarruj ni dia bukannya pakai tak tutup aurat, dia pakai tutup aurat. Dia kena faham juga yang kata definisi tutup aurat tu macam mana. Dia pakai tudung, dia pakai baju, dia pakai, bukanlah kata menampakkan kawasan mana-mana, tetapi warna yang dia pilih, bentuk baju yang dia pakai itu menonjolkan supaya orang nak nampak. Itu nama tabarruj. Sebab itu bagi orang perempuan, anak-anak kita perempuan kena peringat. Dia betul dia pakai tudung, betul dia pakai baju, tapi pakaian yang dia pakai itu tabarruj tak. Sehingga orang nampak tu, orang jadi nak dia jadi nampak terpesona tak. Jadi orang nak perhati tengok dia lebih tak. Itu pun kadang-kadang dalam Islam sampai begitu Islam tekankan. Betul pakaian, tapi pakaian yang tidak menonjol-nonjol, pakaian yang tidak melampau-lampau. Kan kadang-kadang pakai elok lah, tapi bubuh merah menyala. Daripada jauh orang nampak dia. Oh tengok, tu dia. Daripada jauh orang dah nampak dah. Yang kata dia tu memakai pakaian yang tabarruj, yang menampakkan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Allah Ta'ala kata jangan kamu bertabarruj seperti mana bertabarrujnya orang-orang yang pertama dulu. Maksudnya apa? Di kalangan anak-anak Nabi Adam, anak-anak Qabil ni dia bertabarruj, tuan-tuan. Maka pada masa tu apa berlaku, tuan-tuan? Maka pada masa itulah mereka ni berjumpa antara satu sama lain, bermula daripada dengar muzik, bermula daripada berfoya-foya, duduk dengar lagu dan sebagainya, kemudian mereka minum arak, kemudian mereka menari, akhirnya berlakulah penzinaan antara satu sama lain. Tuan-tuan, berlaku zina sesama-sama mereka. Berlaku zina pada masa itu. Tuan-tuan, maka pada masa itu bila diketahui Nabi Syis mohon doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Wala khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kan? Di di hujung ayat tu, bila sebut tentang ayat tu, di hujung ayat tu apa yang Allah Ta'ala pesan? Allah Ta'ala kata bila kamu ikut jejak langkah syaitan, kamu akan jadi orang-orang yang mendapat malapetaka, celaka. Baik. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada tu maka Nabi Syis pun meninggal dunia. Selepas Nabi Syis meninggal dunia, tuan-tuan, barulah mai Nabi Idris alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Idris ini mengikut kepada beberapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuma rakamkan nama baginda Nabi Idris alaihi salam ni cuma 2 kali je. Dia tak banyak, tuan-tuan. Nama Nabi Idris ni cuma 2 kali je Allah sebut dalam Al-Quran. Bermakna nama Nabi Idris ni tak banyak dan cerita dia bukanlah cerita yang terlampau banyak. Disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Idris, tuan-tuan, adalah Nabi yang pertama yang menulis. Nabi Adam alaihi salam ataupun selepas daripada anak-anak Nabi Adam ni belum ada lagi proses penulisan. Masih lagi proses percakapan dan bertambah-tambahnya ilmu dengan bercakap. Mai zaman Nabi Idris alaihi salam, mai zaman Nabi Idris bermulanya proses penulisan. Daripada situlah timbulnya huruf-huruf dan nombor-nombor. Tuan-tuan, nombor-nombor kebanyakannya bermula ataupun sebahagian daripada ahli sejarah bila dia buat kajian, tengok balik tentang matematik, tentang teorem Pythagoras dan sebagainya, kan kita duk tengok dalam matematik, ada yang dikatakan mai daripada mana? Daripada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni dia seorang intelektual, dia seorang yang pandai, seorang bijaksana. Kalau kita kata hari ni mungkin taraf dia punya pangkat dia tu mungkin sampai kita kata profesor diraja kot, lebih daripada profesor madya, lebih daripada profesor, kira memang pangkat yang paling tinggi baginda Nabi Idris alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada Nabi Idris alaihi salam
mailah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam ni panjang sikit. Walaupun begitu, sebahagian besar kita tahu dah yang kata Nabi Nuh alaihi salam ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama baginda Nabi Nuh alaihi salam sebanyak 43 kali. Termasuklah nama Nabi Nuh ini Allah rakamkan juga bersama dengan isteri Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, isteri Nabi Nuh termasuk daripada kalangan isteri yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Nuh, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebut ada beberapa orang isteri-isteri Nabi yang tidak mengikut ajaran suami mereka. Tidak ikut ajaran suami mereka. Suami mereka Nabi, tapi mereka tak ikut ajaran suami mereka. Baik. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam, cerita pendek dia mudah. Nabi Nuh alaihi salam ini Allah kurniakan umur baginda Nabi Nuh ini umur yang panjang. Sebahagian riwayat mengatakan 950 tahun. 950 tahun. Tuan-tuan, 950 tahun. Kemudian daripada umur baginda ni hanya yang beriman kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam lingkungan sebahagian mengatakan 70 ke 80 orang. 70 ke 80 orang. Bermaknanya apa? Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah setiap lingkungan 11 ke 12 tahun seorang ikut baginda. Tuan-tuan, punyalah dahsyat. Sebab itu Nabi Nuh alaihi salam termasuk daripada kalangan nabi-nabi ulul azmi. Sebab itu Nabi Nuh alaihi salam kerana usia baginda, kerana dugaan baginda, kerana isteri pun menolak, kerana orang ramai pun menolak juga dakwah baginda, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam juga dipilih termasuk dalam kalangan nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi yang menerima ujian yang berat. Tuan-tuan bayang 950 tahun, 11 tahun, 12 tahun sekali baru masuk Islam seorang. Kita kata masuk Islam, baru ikut ajaran Nabi Nuh seorang. Selepas daripada itu masuk seorang. Yang duka citanya, yang dahsyatnya, yang lebih mengecewakan apa dia? Apabila daripada kalangan anak-anak dan juga isteri Nabi Nuh alaihi salam pun tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan keji, kutuk, kata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan tuan-tuan, selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu banjir yang besar. Allah turunkan bala satu banjir yang besar. Banjir yang besar ni ada yang katakan banjir ni berlaku apa dia? Apabila daripada bumi dia keluar, kemudian daripada atas pun dia turun. Yang atas pun turun, yang bumi pun keluar, akhirnya berlaku banjir yang besar. Banjir yang besar ni tuan-tuan memusnahkan hampir semua permukaan bumi, sebahagian yang mengatakan. Dan sebahagian juga mengatakan banjir yang berlaku ini mematikan semua orang kafir, meninggalkan hanya orang-orang yang beriman. Dan daripada situlah bermulanya generasi baru daripada kalangan manusia. Sebab tu ada sebahagiannya duk melawak. Haji kan, dia kata apa? Saya ni bukan anak keturunan Nabi Adam, tapi anak keturunan Nabi Nuh. Betul jugalah. Betul juga. Sebab apa? Sebelum daripada Nabi Nuh ataupun yang mana tidak beriman dengan Nabi Nuh, semua dimatikan dalam banjir besar. Semua dimatikan dalam banjir besar. Baik, tuan-tuan, kapal Nabi Nuh alaihi salam ada di dalam beberapa pendapat mengatakan kapal Nabi Nuh ni dia mendarat, ataupun sebahagian mengatakan dia dibuat mendarat di mana tuan-tuan? Di Bukit Judi. Bukit Judi ni di mana Haji? Genting Highland. Betul tak? Jangan buat gitu. Bukan lagu tu. Lagi duk kata Genting Highland. Ada pula yang kata di mana? Di Gunung Jerai. Wallahu a'lam. Tapi di Bukit Judi nu dekat belah sana ni, belah-belah negara Arab sana ni, belah-belah sana.
Baik, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Dan selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam barulah Allah Subhanahu wa taala kurniakan Nabi Hud alaihi salam. Barulah Allah kurniakan Nabi Hud ataupun Allah utuskan Nabi Hud alaihi salam. Baik, tuan-tuan, mari kita tengok hadis kita. Kita akan terus baca dia punya terjemahan dia. Baik. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi Hud alaihi salam. Allah sebut tentang Nabi Hud alaihi salam ini sebanyak Allah sebut tentang Nabi Hud alaihi salam ini sebanyak 7 kali. Nabi Hud ini Allah utuskan kepada kaum Ad. Tuan-tuan, ingat tak yang kita duk baca dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala sebut iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud. Itu ayat yang lain. Tapi nak abangnya Allah Subhanahu wa taala rakamkan ayat yang biasa kita dengar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Baik, tuan-tuan, kaum Ad adalah satu jenis manusia yang Allah tak pernah menjadikan macam mana macam mereka ni jadi. Ni yang kata kaum Ad. Penciptaan kaum Ad ataupun kejadian kaum Ad yang Allah jadikan kepada mereka ni tak pernah lagi Allah jadikan kepada kaum-kaum yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan, alam tara kaifa, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana fa'ala rabbuka bi'ad, Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kaum Ad. Iram zatil imad, yang mana depa ni memiliki Iram zatil imad. Ada satu kota yang nama kota depa Iram Zatil imad, yang depa ni ada tiang yang tinggi-tinggi, bangunan yang besar-besar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan, kaum Ad ini satu kaum yang tinggi, yang besar, yang kuat, yang pandai, dan Allah bagi kepada mereka segala-galanya. Mereka ada harta, mereka ada kekayaan, mereka ada kekuatan, mereka ada jawatan, mereka ada segala benda yang mereka nak buat, semua mereka ada. Mereka ada penternakan, mereka ada pertanian yang hebat, semua mereka ada. Tuan-tuan, bila mai Nabi Hud alaihi salam, maka Nabi Hud mulakan dakwah kepada mereka. Nabi Hud mula dakwah kepada mereka. Nabi Hud kata apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad diutuskan saudara mereka kaum Hud, Nabi Hud alaihi salam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam skrip mana-mana cerita tentang nabi-nabi terdahulu, semuanya ayat hampir lebih kurang sama. Diutuskan kepada mereka saudara mereka, diutuskan kepada mereka adik-beradik mereka, diutuskan kepada mereka orang yang rapat dengan mereka. Dialog dia, skrip dia, jalan cerita dia sama macam mana yang berlaku kepada Nabi kita. Sebab itu tuan-tuan, cerita Nabi-Nabi terdahulu ini lebih kepada nak menguatkan jati diri, moral dan kekuatan dalaman Nabi. Bila Nabi baca Al-Quran, bila Nabi terima ayat-ayat tentang rakan seperjuangan yang buat kerja macam mana Nabi buat dulu, Nabi ambil beringat. Nabi kata dulu pun mereka macam aku jugalah. Tuan-tuan, mereka pun macam aku dulu. Mereka pun sama lebih kurang macam aku, tak ada beza. Aku pun berdakwah kepada orang yang kenal aku, bukan mereka tak kenal aku. Orang Quraisy bukan tak kenal Nabi, mereka kenal Nabi daripada kecil. Mereka beri gelaran kepada Nabi dengan gelaran Al-Amin. Tapi bila Nabi sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tolak Nabi mentah-mentah. Mereka kata Nabi gila, mereka kata Nabi sihir, mereka kata Nabi jahat, mereka kata macam-macam. Begitu juga Nabi-Nabi terdahulu pun. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Hud. Qala ya qaumi ibudullah.
Apa Nabi Hud kata? Ya qaumi u'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ini yang dibawa, tuan-tuan. Semua nabi-nabi membawa dengan bawakan ajakan yang sama, iaitu apa dia? Mentauhidkan Allah. Baik, tuan-tuan, sebelum pada tu saya terlupa. Tuan-tuan, sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala kirimkan Nabi Nuh alaihi salam, berlakulah proses pensyirikan yang pertama. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Kalau saya salah, tuan-tuan betulkan. Kalau saya salah maklumat untuk minggu ni, saya akan perbetul pada minggu depan. Sebahagian yang mengatakan ketika mana berlaku beberapa kematian orang-orang soleh, kalau tak salah saya, di zaman Nabi Syis yang kita sebut anak-anak Nabi Adam sendiri, ataupun lepas daripada tu sikit, sebelum daripada Nabi Nuh, berlakunya pensyirikan. Tuan-tuan, apa mereka buat? Ini yang kata iblis ni. Apa iblis buat, tuan-tuan? Bila orang yang soleh daripada kalangan mereka mati, iblis dia menyerupai dengan seorang lelaki. Main dekat mereka haji, pi rapat dekat mereka, pi kata, kita teringatlah dekat apa orang soleh ni, dekat kawan ni. Jadi kalau teringat nak buat apa? Kita buatlah patung satu sebagai tanda peringatan. Buatlah satu tugu patung sebagai tanda peringatan. Nanti bolehlah bila kita nampak dekat patung tu, kita jadi teringat dekat tok guru kita jadi teringat dekat orang soleh, dekat nabi kita ni, dekat kita punya ulama ni, boleh kita ingat kat dia. Tuan-tuan, generasi yang pertama bagus lagi, depa buat patung tu sebagai tanda peringatan saja. Main pula generasi yang selanjutnya, syaitan main lagi. Syaitan main dekat depa, syaitan kata, dulu ni kalau hampa nak tahu, nenek moyang hampa, bila depa tengok patung ni, depa tunduk sikit sebagai tanda hormat kepada orang alim, orang soleh zaman depa dulu ni. Bila main generasi selanjutnya, bila tengok macam tu, depa tunduk. Main pula generasi selanjutnya, kuih lama kuih tunduk. Akhirnya, tuan-tuan, apa berlaku? Sujud dan sembah terus kepada berhala-berhala ataupun patung yang awal-awalnya yang dikatakan tadi ni hanya sekadar nak tengok, hanya sekadar nak ingat saja. Tuan-tuan, ini berlaku proses pensyirikan yang awal-awal. Maka selepas daripada tu barulah timbul berhala ni disembah oleh manusia-manusia tadi ni. Sampailah kepada Nabi Hud alaihi salam, maka Nabi Hud pun dia sebut macam tu. Baik, tuan-tuan, bila Nabi Hud sebut kata kamu sembahlah Allah, kamu jangan sembah selain daripada Allah, maka orang-orang daripada kalangan orang-orang kafir, daripada kalangan kaum 'Ad, orang-orang yang ketua-ketua ni, depa mai berjumpa dengan Nabi Hud alaihi salam, depa kata kepada Nabi Hud, depa kata apa? Hang ni depa ugut Nabi Hud, depa buat macam-macam kepada Nabi Hud alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apabila jadi macam tu, tuan-tuan, ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana depa ni sombong, tuan-tuan. Depa ni sombong dengan kekuatan depa, dengan apa yang depa ada. Depa sombong, depa buat macam-macam sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka kepada mereka. Baik, mari kita tengok hadis sebab ada sambungan dia, sambungan cerita daripada hadis yang kita baca ni. Baik, kita tengok terjemahan hadis muka surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berkata Nabi SAW daripada Haris bin Yazid Al-Bakri radhiyallahu anhu berkata, aku keluar untuk mengadu kepada Rasulullah SAW tentang Al-Ala bin Al-Hadrami. Dalam perjalanan aku melalui tempat yang bernama Ramzah. Di situ terdapat seorang perempuan tua daripada Bani Tamim. Perempuan ini juga ingin ke Madinah, tetapi tiada siapa yang dapat membawanya ke Madinah. Ini cerita seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ni, tuan-tuan, dia daripada Mekah nak pergi ke Madinah.
nak pi mengadu problem, hai masalah dekat Nabi. Dalam perjalanan nak pi, tiba-tiba nampak ada seorang perempuan yang dia ni pun nak ikut tumpang pi sama. Dia ni pun nak pergi berjumpa dengan Nabi, dan perempuan ni daripada kalangan Bani Tamim. Tetapi tiada siapa yang dapat membawanya ke Madinah. Perempuan itu berkata, aku ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana satu hajat. Bolehkah kamu membawaku ke sana? Aku bersetuju membawanya ke Madinah. Bila perempuan ni tanya, boleh ke tak boleh, tolong bawa aku Ustaz, aku nak jumpa dengan Nabi, nak jumpa dengan Rasulullah. Boleh tak aku nak tumpang, nak ikut sama? Maka lelaki itu pun bagi. Setelah sampai di Madinah, aku dapati Masjid Nabawi penuh dengan orang dan bendera perang yang berwarna hitam sedang berkibar. Bilal yang berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap sedia dengan pedang di tangannya. Aku bertanya kepada para sahabat, apa yang berlaku? Mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutuskan sebuah pasukan tentera yang dipimpin oleh Amr bin As. Bila sahabat tadi sampai, bila dia sampai dia tengok orang Islam ramai ni di Madinah sedang bersiap siaga nak pergi perang. Perang tu diketuai oleh Amr bin As. Tuan-tuan, Amr bin As ini seorang panglima perang yang hebat. Dia ada seorang anak yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni juga seorang yang hebat. Dia rajin baca Quran, dia rajin sembahyang sunat, dan dia rajin puasa. 3 benda ni dia rajin buat. Saya pernah cerita dah kepada tuan-tuan, 3 benda ni dia sangat rajin buat. Sampaikan Nabi bagi teguran kepada dia. Nabi kata, kamu nak puasa boleh, kami puasa, kami buka. Kamu nak baca Quran boleh, tapi ada masanya kamu bersama-sama dengan isteri kamu. Kamu nak bangun sembahyang boleh, tapi jangan tinggalkan keluarga kamu. Ini yang antara yang Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin As. Pak dia Amr bin As, seorang panglima perang yang hebat di zaman jahiliyah, di zaman orang musyrikin, bersama orang musyrikin. Kemudian bila masuk Islam, juga Nabi lantik dia sebagai panglima perang dalam tentera Islam. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis menyebut, maka aku duduk di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kenderaannya. Aku meminta izin untuk bertemunya. Baginda mengizinkan aku masuk. Selepas memberi salam, aku pun masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah wujud peperangan antara kabilahmu dan kabilah Bani Tamim? Aku berkata, ya benar, dan kemenangan berpihak kepada kami. Kemudian aku bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan tua yang ingin datang ke Madinah, tetapi tiada siapa yang dapat membawanya. Beliau meminta tolong aku membawanya ke sini. Sekarang beliau berada di hadapan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu kebenaran masuk. Tuan-tuan, pengajaran apa? Kalau kita pi rumah tamu tu jemput kita, tak jemput kawan kita tu tak boleh masuk, melainkan dengan izin daripada tuan rumah sahaja. Kadang-kadang kita ni kata bawa orang lain pun sekali masuk. Kan? Orang lain pun sekali masuk sama, tak boleh, kena izin daripada tuan rumah. Kalau kita bawa orang yang tuan rumah kenal kita, tapi tuan rumah tak kenal kawan kita, kita kena bagi tahu, saya bawa kawan seorang, tuan rumah kata masuk, ajak mai lah, biarlah kata, baru boleh masuk. Tapi kalau kita mai seorang, kita masuk rumah dia dan tuan rumah tak semawa pun kawan tak seorang lagi tu masuk, tak boleh masuk. Illa biiznihi, kecuali dengan izin dia. Tuan rumah izin, tuan rumah bagi, baru boleh masuk. Ini pelajaran yang boleh kita ambil daripada hadis. Baik. Kemudian
Kata tuan kitab kita, terjemahan daripada hadis, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan perempuan tua itu masuk ke dalam rumah. Kemudian aku berkata, jika boleh, kami ingin meminta tuan membuat sempadan pemisah di antara kami dan Bani Tamim. Kami mencadang kawasan padang pasir Ad-Dahna. Ad-Dahna itu diberikan kepada kami kerana kawasan itu pada zaman jahiliah adalah milik kabilah Rabi'ah. Setelah cadangan ini dikemukakan, perempuan tua itu terus menjadi marah-marah sambil berkata, wahai Rasulullah, jika Ad-Dahna diberikan kepada kabilah Rabi'ah, kabilah Mudar hendak tinggal di mana? Al-Haris berkata, perumpamaan aku dengan perempuan yang aku bawa ini seperti yang diungkapkan oleh orang, bagaikan seekor kambing betina yang menanggung barang yang menyebabkan ia mati. Tuan-tuan, Al-Haris sahabat Nabi ni pergi jumpa dengan Nabi. Dia mengadu masalah kepada Nabi. Tiba-tiba perempuan yang dia bawa, perempuan yang dia bagi tumpang, perempuan yang ikut sama mai dengan dia ni bantah pula cakap dia. Dia kata kalau hang bagi dekat depa macam ni, habis yang kumpulan ni nak duduk tak mana? Hang ni siapa? Macam tu. Maka Al-Haris pun kata, Al-Haris kata apa? Perumpamaannya apa dia? Kambing bawa barang. Tiba-tiba kambing tu sendiri jatuh, kambing tu sendiri mati kerana barang yang dia bawa. Kerana barang yang dia bawa. Aku membawanya ke sini, rupa-rupanya dia kini menjadi penentang cadanganku. Al-Haris ni kata apa? Aku bawa dia mai sini. Tengok-tengok dia pula lawan bantah, lawan tak mau dengar cakap aku. Tuan-tuan. Kemudian kata Nabi SAW, kata Al-Haris, aku berlindung dengan Allah dan Rasulnya. Jangan jadikan daku seperti utusan kaum Ad. Baginda bertanya kepadaku, bagaimanakah kisah utusan kaum Ad itu? Baik, bila jadi macam tu, maka laki Al-Haris ni pun kata apa? Dia kata, janganlah bagi aku jadi macam kaum Ad. Janganlah bagi aku ni jadi macam utusan kaum Ad. Maka Nabi pun tanya kat dia, apa yang berlaku sebenarnya kepada kaum Ad ni? Cuba cerita tengok. Cuba habaq mai. Baginda sebenarnya lebih mengetahui kisah tersebut daripada Haris. Sengaja ditanyakan lagi supaya puas mendengarnya. Nabi tahu cerita tu, bukan Nabi tak tahu, tapi saja Allah Subhanahu Wa Taala atau supaya laki tadi tu cerita balik. Maka aku pun bercerita, kaum Ad ditimpa kemarau yang panjang. Baik, kita balik cerita Nabi Hud alaihi salam. Tuan-tuan, kerana dengan kekayaan, kesombongan, kekuatan dan apa yang Allah bagi kepada kaum Ad, akhirnya Allah turunkan bala kepada mereka. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah kurnia, Allah berikan kepada mereka ni kemarau selama 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan. 3 tahun kemarau ni mati habis semua. Binatang-binatang ternakan, tanaman-tanaman pertanian habis, semua mati habis. Semua mati habis. Tuan-tuan, kita kalau panas saja dengar kata musim kemarau, dengar kata panas Malaysia pun tak sangka lah. Tiba-tiba yang kemarau ni bukan dia 3 bulan, 3 tahun. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 bulan, bukan 3 bulan, tetapi 3 tahun. Cukup lama ni, habis semua. Maka mereka pun tuan-tuan, utuslah satu orang utusan. Utusan ni untuk apa? Lalu mereka mengutuskan seorang utusan dengan nama Qailun untuk pergi berdoa di tanah suci Makkah. Maka mereka ni utus seorang lelaki yang bernama Qailun. Utusan ni buat apa? Nak pergi tolong minta doa. Di mana? Di Makkah. Itu yang kita selalu sebut tuan-tuan. Tanah haram Mekah ni dia dah ada selepas daripada Allah ciptakan bumi lagi. Cuma pembinaan Kaabah itu berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Walaupun sebagai riwayat kata sebelum tu pun dah ada dah. Kemudian hancur. Kemudian Nabi Ibrahim membina semula. Tak apa, yang tu nanti sampai cerita Nabi Ibrahim kita akan cerita. Baik. Dalam perjalanan, Qailun singgah di rumah rakan-rakannya yang bernama Muawiyah bin Bakar selama sebulan. Dia berfoya-foya di situ.
dengan meminum arak dan mendengar nyanyi-nyanyian dua orang penyanyi wanita yang dikenali dengan nama Al-Jaradatan. Setelah genap sebulan, dia pun pergi ke Bukit Tihamah lalu berdoa dengan cara biadab dan sombong. Beliau berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui sesungguhnya aku datang ke sini bukan untuk merawat orang sakit dan bukan juga untuk menembus tawanan. Ya Allah, siramlah hujan kepada kaum 'Ad dengan hujan mana yang Engkau mau." Kemudian beberapa jenis awan mendung datang kepadanya dan beliau mendengar satu suara dari awan yang memintanya untuk memilih awan mana yang dia sukai. Lalu dia pun mengisyaratkan jarinya ke arah awan yang paling hitam. Maka kedengaranlah sekali lagi seruan daripada awan, "Ambillah hujan berbentuk angin abu yang halus dan dahsyat ini." Tiada seorang pun daripada kaum 'Ad yang dapat menyelamatkan diri. Baik, tuan-tuan. Utusan tadi ni bila dia keluar api, dia singgah rumah kawan dia. Ni yang kata utusan ni. Yang kata utusan ni dia singgah rumah kawan dia, dia buat balik. Dia minum, dia duduk kalut-kalut dengar lagu, lajak sampai sebulan. Lepas tu baru pergi berdoa. Berdoa dengan cara tak ada adab. Berdoa dengan cara kurang sopan, berdoa dengan cara yang tak sepatutnya. Lepas tu minta pula supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kaum dia. Apa yang dia minta? Bila dia nampak Allah buat main awan, satu awan ni biasa saja, satu awan ni hak paling gelap gelemat sekali, hak paling hitam sekali. Dia kata, nak hak hitam ni. Sebenarnya dia tak tahu awan hitam itu mengandungi bukan sekadar hujan yang biasa, tetapi hujan ribut taufan yang membawa malapetaka kepada kaum dia. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Apabila awan tadi itu dipilih, awan tadi itulah sampai kepada kaum 'Ad, sampai kepada kaum Samud, sampai kepada kaum 'Ad yang membinasakan mereka tadi ini. Baik. Abu Wa'il berkata, memang benar, orang Arab sama ada lelaki ataupun perempuan, apabila menghantar seorang utusan, mereka akan berpesan kepadanya, "Kamu janganlah jadi seperti utusan kaum 'Ad." Baik, keterangan hadis. Kata tuan kitab kita, kaum 'Ad adalah umat Nabi Hud alaihi salam. Mereka tinggal di antara Syahar, Aman dan Hadral Maut, iaitu di wilayah Ahqaf. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, belah Ahqaf, tempat dengan ramai anak-anak kita mengaji lah ni, dekat dengan Hadral Maut, itu sekitar kawasan tu lah, dekat-dekat kawasan Ahqaf. Ahqaf ni dia kawasan, kalau tak salah ingatan saya, dia sebelah selatan. Kalau Sana'a, dia sebelah utara, dia ni sebelah balik sana. Dia bertentang sebelah balik sana. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, berpewatakan tinggi serta besar, dan tidak ada orang seperti mereka pada zaman itu. Namun mereka tidak mensyukuri nikmat daripada Allah. Mereka hidup dalam keadaan maksiat, kesyirikan dan kesombongan. Nabi Hud alaihi salam diperintahkan agar mengajak mereka bertauhidkan kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Namun mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam sambil berkata dengan sombong, "Man asyaddu minna quwwah." Ini yang depa sebut, tuan-tuan. Depa kata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ni ayat sombong ni. Depa kata, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya, bahawa angin taufan lebih kuat daripada mereka. Sebelum itu, mereka dihukum dengan kemarau yang panjang. Mereka bersepakat menghantar seorang utusan ke tanah suci Mekah untuk berdoa. Mereka beranggapan bahawa Tuhan seperti seorang pemimpin yang kejam dan mesti dihantar seorang utusan untuk pergi menghadap dan berunding dengannya. Sebenarnya doa boleh sahaja dilakukan di tempat mereka sendiri atau di mana-mana tempat. Dan
sepatutnya mereka mestilah melantik utusan yang soleh, kerana doa orang yang soleh mustajab. Jadi tuan kitab kita kata, kalau nak berdoa boleh dah di mana-mana pun. Tak perlu pergi Mekah pun, tak perlu pergi Madinah pun, di mana-mana pun boleh, asalkan doa tu istiqamah dan buat perkara-perkara yang boleh mendapatkan doa kita ni doa dimustajabkan. Tapi depa kirim dengan kiriman ataupun utusan yang silap. Utusan ni bukan saja berdoa cara kasar, bahkan dengan sebab utusan yang salah ni depa juga dapat malapetaka. Tetapi mereka silap dalam melantik utusan. Utusan itu kaki maksiat. Dia pergi berfoya-foya selama sebulan dan tidak mempedulikan kesengsaraan kaumnya. Utusan itu biadab dalam doanya. Dia berdoa dengan penuh kesombongan. Berikan kami hujan ikut suka engkau lah. Hujan manapun. Ni ikut suka. Dia doa ikut pandai dia, ikut suka dia. Tuan-tuan, kita dalam berdoa, kita kena doa dengan doa yang baik, dengan suara nada yang lembut, dengan permintaan yang tidak melampau-lampau. Ini adab dalam berdoa. Dan kita mulakan doa kita tu dengan memuji Allah. Bukan tak boleh kalau doa terus ni. Sebaiknya kita mulakan doa dengan hamdalah, dengan salawat, dengan puji-pujian kepada Allah, dengan berselawat kepada Nabi kita. Sama aja macam surat rasmi kita tu. Yang dihormati tuan apakah, yang berusaha kan disebut tu dalam surat kita tu. Sebab apa? Nak alu-aluan, puji-pujian. Tak boleh terus minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang betul mestilah dengan rendah diri memuja-muji Allah, berselawat kepada Nabi dan merayu bersungguh-sungguh agar hajat kita dimakbulkan oleh Allah. Kemudian lelaki ini diminta memilih awan mana yang dia suka. Sekali lagi dia melakukan kesilapan dengan memilih awan yang paling gelap, yang paling hitam pekat itu. Dia sebenarnya memilih kecelakaan dan kebinasaan untuk kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang kehancuran kaum 'Ad pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Antaranya pada surah Al-Ahqaf. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila aydiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'azabun alim. Ni Allah Taala sebut. Allah Taala kata kan bila kawan tadi minta doa nak awan tadi tu pun sampai kepada kaum dia. Apa berlaku apabila mereka tengok ada awan gelap, tuan-tuan, mereka seronok kan? Pasal apa? 3 tahun kemarau nak pokok nak guna ayak, binatang nak guna ayak, mereka pun nak guna ayak. Nampak awan ni, mereka kata ini rahmat dah. Hadza aridun mumtiruna. Ini awan ni mai nak bagi mai nak bagi elok dah kat kami. Mai nak bagi cantik dah kat kami. Sedangkan apa? Bal huwa masta'jaltum. Bahkan bukan, tetapi itulah azab yang mereka minta untuk disegerakan. Sebenarnya yang tu azab yang mereka nak tu. Rihun fiha azabun alim. Yang menghancurkan sesuatu daripadanya. Tudammiru kulla syai'in bi amrin rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sehingga mereka hilang terus dari bumi mereka. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang mai tadi tu angin halus yang mai menghancurkan depa, memusnahkan depa, rosakkan tubuh badan depa, hancur. Yang tinggal apa dia? Illa masakinuhum. Yang tinggal hanya tempat tinggal depa sahaja. Kadzalika najzi qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Baik. Dalam Al-Quran pada surah Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang lain. Apa dia, tuan-tuan? Kazzabat 'adun fa kaifa kana 'azabi wa nuzur. Allah Taala sebut kaum 'Ad telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku
dan peringatanku. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Ni Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami telah meniupkan angin yang sangat kencang. Tuan-tuan, angin tu apa dia? Angin yang dingin, kemudian suara yang kuat. Fi yaumi nahsin, fi yaumi nahsin mustamir. Yang mana angin tadi tu sangat kencang kepada mereka pada hari yang berlanjutan, dikenakan kepada mereka tu berapa hari? Selama 8 hari 7 malam. Tuan-tuan, mereka diangkat oleh angin. Angin tadi tu berpusat-pusat. Tuan-tuan tahu berapa hari? Duduk di atas angin. Angin tu perancang mereka 7 hari 8 hari 7 malam. Angin tu perancang ni, cuk 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 cuk, duk pusing tu, rosak, binasa, hancur lebur. Dia serupa macam apa? Macam apa, orang yang bila dia terbang dia kena apa, pressure. Kan kita naik motor pun ada pressure. Kalau tak pakai helmet, berayak biji mata. Geng-geng hak duk naik kapal terbang, depa ada laluan ujian G-force. G-force tu apa? Depa nak tengok apa, depa nak tengok laluan apa? G level dia. Nak tengok ujian tu boleh tahan ke tak boleh tahan dengan apa? Dia punya apa, tekanan udara dia tu, kemudian tekanan kelajuan jet dia tu boleh tahan tak boleh tahan. Depa ni apa jadi tuan-tuan? Naik di atas tu berpusat selama 8 malam 7 hari, selama 8 hari 7 malam. Yang membuatkan manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyat azabku dan peringatanku. Hasil daripada mereka sombong, bongkak, takabur kepada Allah, akhirnya Allah binasakan mereka, azab mereka, musnahkan mereka dengan kemusnahan azab yang cukup dahsyat. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, boleh kita ambil pengajaran apa tuan-tuan? Jangan jadi seperti kaum 'Ad. Tuan-tuan, kita ni bukan ada kekuatan macam kaum 'Ad pun. Bukan dia hebat macam kaum 'Ad pun. Bukan dia besar mana pun. Kemetot kecil ya kita ni. Teraduk kemetot kecil ni pun sombong kita ni kadang-kadang. Bongkoknya kita ni kadang-kadang. Takaburnya kita ni kadang-kadang. Lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dulu ni ada bangsa yang lebih hebat daripada kita, lebih besar daripada kita. Kerana sombong mereka, kerana takabur mereka, Allah azab mereka, Allah murka kepada mereka. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa taat, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang ke-6 yang menceritakan tentang Nabi Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, cerita ni pun cerita yang menarik yang kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah kurniakan kekuatan, manfaat untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna ولا تزهد بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.